اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. InsyaAllah kita baca doa niat ni sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wa tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Aku niat belajar dan mengajar, mengingat dan memperingatkan, memberi manfaat dan mencari manfaat, memberi faedah dan mencari faedah, menggalakkan untuk berpegang teguh dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, mengajak kepada hidayah, menunjukkan kepada kebaikan dengan ikhlas dan mengharap redha Allah, dekat dengannya serta pahala darinya. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita sambung pengajian kita daripada kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Maulana Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu ta'ala anhu, wafat pada tahun 676 Hijrah. Al-Imam An-Nawawi. Dan kita berhenti pada bab berhemat. Berhemat ni maknanya bersederhana. Maknanya apa? Bersederhana dalam melakukan ketaatan. Kak Su sihat Kak Su Allah, alhamdulillah. Kak Su pergi jalan mana pula PKP ni? Gambar pergi jalan merata ni. Kata pergi Vietnam pula Kak Su tu. Oh dah. Aku pergi bulan 3 tu. Masa saya pengumuman PKP tu saya kat Australia. Tapi sempat balik tu ada stranded tapi kuarantin lah, betul. Balik sini kuarantin. Dekat sana okey, tak ada kes. Oh ya. Taklah masa tu tak teruk okey. Cuma Malaysia dah lockdown, tak ada penerbangan di Asia tak ada. Itu letih bayar ni duit tu. Betul. Beberapa hari juga saya kat sana. Lepas tu kita dapat flight beli terus flight. Terus flight Malaysia Airlines. Harga dia bukan harga Yahudi, macam naik ke London. Mahal sangat. RM1,000 orang. Kena bayar. Mana saya beli pagi tu flight hari tu juga. Sebab flight yang maksudnya flight tu bila dia dah keluar daripada Malaysia, diumumkan flight tu dah terbang ke, maknanya kan dia 8 jam sampai Sydney. Maknanya memang contohnya NA162 ni memang confirm dah flight. Dalam penerbangan transit kan, baru saya beli flight tu. Kalau tak yang sebelum tu saya beli, semua cancel dah sepinit. Oh ya. Sebab border Malaysia. Sebab tak benarkan masuk tutup. Australia tak nak terima sebab kona-kona Malaysia lockdown, banyak kes, so tak nak terima daripada Malaysia. Except Malaysia Airlines lah. Stranded lah. Stranded kan. Khair insya-Allah. Tinggi lah kan. Baik insya-Allah. Tapi balik tu kuarantin lah. Kuarantin 14 hari kan. Anak-anak masa tu saya kata jangan duduk rumah. Pergi rumah nenek cakap. Lepas saya balik rumah, diorang kalau diorang dekat rumah tak boleh lah kan. Bawa virus Jadi saya suruh diorang kosongkan rumah. Saya nak sampai rumah tu, diorang semua dah keluar. Okey. Rumah adik lah. 14 hari betul-betul bawa diorang balik.
Yang Siva Gangga tu semua kena beli dia. Sebab dia tak jaga kan. Rasa kalau kita dah tahu kita travel ke Kita kena SIM. ada tapi salah kerajaan juga Ustaz. Dia pergi Rekau tak kira kritikan tak ada masalah kan. tapi government Dia betul kan. sebab kalau dia Buat pusat dia kuarantin. buat pusat sebab tak semua orang boleh dipercayai akan Mengikut betul-betul masa kuarantin. Macam itulah. Khair. Alhamdulillah jumpa dah kat Sulama tak jumpa. Baik. Pakcik Sal pergi dekat Kelantan Okey. Di sini. Jadi insya-Allah kita sambung berkenaan dengan bersederhana dalam melakukan ketaatan. Baik. Kita sebut pada minggu lepas bab bersederhana dalam melakukan ketaatan ini disebut selepas bab berkenaan dengan jalan-jalan yang banyak melakukan kebaikan. Boleh? Sebab apa? Sebab bila manusia ni dia mengetahui buat kali pertama begitu banyak jalan kebaikan, kadang-kadang dia semangat, betul tak? Dia semangat nak buat semua sekaligus. Nak kira mulai tak mau tidur langsung. Tu dia. Boleh? Nak puasa straight. Nak kurus itu satulah. Tapi nak bagi apa? Puasa straight. Puasa straight tu apa? Nak konon apa? Sunat dah. Straight tu punya tu. Boleh? Habis PKP habis hancur semua. Boleh? Baik. Itu dipanggil pangai apa? Kebanyakan manusia dia nak semangat pada awal. Tapi Tok Guru dia nak datangkan bab ini untuk memperingatkan, suruh kita bersederhana. Bukan maksudnya nak mengurangkan semangat kita, dah. Tapi semangat ni mesti dipandu dengan matlamat yang betul. Betul tak? Kita semangat bagus, tapi mesti ada matlamat yang betul. Dan matlamat daripada melakukan amal ibadat tidak lain hanya nak apa? Menuju Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Jadi perjalanan kita masih apa? Masih jauh. Kalau daripada awal kita ada sprint, lari, takut tengah jalan tersungkur, tak sampai. Baik jalan apa? Slow, relax sampai. Boleh? Ya? Macam apa? Kura-kura. Kura-kura ke? Ataupun kita kata apa? Kita relax apa, jangan terlampau kita panggil gelojoh sehingga di pertengahan jalan kita terselungkup, jatuh dalam pertengahan jalan. Boleh? Itu yang disebutkan oleh Tok Guru radhiyallahu taala anhum. Baik, jom kita baca sekali lagi ayat Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, qala al-musannif radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bihi bi ulumi syekhina fid darain amin. Qala Allah taala, Taha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Taha, tidaklah kami turunkan Al-Quran itu padamu hai Muhammad agar engkau mendapat celaka. Kita sebut sebelum ni makna Taha tu kan. Kalimat Taha tu apa dia? Ingat tak? Tak ingat? Dia panggil huruf muqatta'ah. Huruf apa? Muqatta'ah. Dia bezakan dengan huruf hijaiyah. Hijaiyah. Ingat eja. Boleh? Kalau hijaiyah kita baca a, i, u, ba, bi, bu, ta, ti, tu. Itu dia bunyi. Tapi kalau muqatta'ah kita tak baca itu. Kita sebut alif, ba, ta. Itu dipanggil muqatta'ah. Boleh? Dan ulama khilaf berkenaan dengan makna ayat ni. Jadi setengah daripada para ulama yang paling masyhur mentafsirkan Taha adalah isyarat Allah Taala mencabar kaum musyrikin untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Ingat kita sebut minggu lepas apa dia? Kan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Orang musyrikin cakap dengan apa? Bahasa Arab. Jadi Allah Ta'ala kata, sepatutnya hampa boleh cakap Arab, boleh datangkan semisal Al-Quran. Tetapi tak ada seorang pun sahut sejak daripada 1400 tahun yang lalu. Boleh faham? Itu dipanggil yang masyhur daripada tafsiran ulama. Ada yang mentafsirkan Taha, kita sebut nama Nabi. Boleh?
Ada mentafsirkan Taha, dia sebut wallahu alam. Macam itulah tafsir-tafsir alif lam mim, ha mim, dia sebut apa? Wallahu a'lam. Ada berapa huruf semua? Huruf-huruf muqatta'ah ni dalam Quran ada berapa? 14. Ingat tak macam mana nak bilang tu? Nassun hakimun qati'un lahu sir. Boleh? Itu penting. Baik. Kemudian kata Tok Guru radhiyallahu taala anhu, daripada ayat Al-Quran ini, tidaklah kami turunkan Al-Quran padamu hai Muhammad agar engkau mendapat celaka. Maksudnya apa? Syariat bukan tujuan untuk membebankan, tetapi tujuan apa? Menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amal-amal ibadat yang dipersuruhkan kepada Nabi, kepada para sahabat, kepada semua umat manusia, hakikatnya adalah nak apa? Bawa kita kepada Allah. Jadi Nabi ajak pula lepas tu sat lagi dalam hadis, jangan tergesa-gesa, relax. Boleh? Jalan nak menuju Allah Taala ni bukan apa? Susah pun. Bukan maksudnya kita kata, saya nak taubat, saya nak berhenti kerja duduk di masjid. Bukan macam tu. Dah. Kita bukan style macam tu. Boleh? Saya tak mau dah. Saya ni duduk pergi rumah apa? Rumah family saya ni semua ni lara. Lara atau lara? Apa macam mana? Lalai. Dia family tak mau pergi dah. Adik-beradik saya ni semua lalai semua. Tak mau pergi jumpa tu. Bukan macam tu. Kita bukan style macam tu. Kita apa? Relax. Relax tu maksudnya apa? Kita jaga hati kita, buat amal ibadat seperti biasa. Boleh? Kalau ada kesalahan, kita lakukan taubat pada Allah Subhanahu wa taala, minta doa Allah Taala tunjukkan kepada kita jalan yang baik. Pelan-pelan sikit tambah kebaikan. Boleh? Baik. Ya. Ya. Kita buat sesuatu itu, kita istighfar. Setiap contohnya kita buat satu kesalahan tu, kita taubat. Solat taubat bila masuk boleh tak? Solat taubat bila masuk boleh solat taubat sebab tak solat taubat kerana kan kita sebut sebelum ni solat sunat. Solat sunat dia ada tengok sebab dia tu. Solat sunat taubat kita buat sebab apa? Kita nak taubat selepas, betul tak? Kita buat solat, lepas tu kita nak minta ampun selepas solat, betul? Macam itulah solat hajat, betul? Kita solat, lepas tu kita doa hajat selepas solat. Maka ni dipanggil solat yang sebabnya itu selepas solat. Solat sunat yang sebabnya itu selepas apa? Selepas solat. Maka tak boleh dilakukan pada waktu lepas subuh sampai isyraq, dan tak boleh lakukan daripada lepas asar sampai maghrib. Itu tak boleh. Tapi dia ada solat Kalau kita buat tiap malam, tiap malam boleh, tak ada masalah. Ya. Kalau ada kan kita sebut solat sunat ada berapa? Ada 3 kategori. Ada pun 4 kategori. Yang pertama solat sunat mutlak, tak ada sebab. Tu dia panggil solat sunat apa? Mutlak. Maksudnya tak ada sebab. Boleh? Yang kedua solat sunat yang sebab dia selepas, yang kita sebut tadi tu. Contohnya macam apa? Solat sunat taubat, solat sunat hajat, solat tasbih termasuk daripada mutlak. Solat tasbih termasuk mutlak. Ya. Kalau Kalau solat istikharah macam mana? Sebab dia sebelum ke selepas? Selepas kan, sebab kita nak minta istikharah selepas tu. Boleh? Solat minta hujan samalah selepas. Boleh? Okay, itu nombor 2. Nombor 3 adalah solat sunat yang sebabnya sebelum. Maksudnya ada berlaku sebab sebelum, kemudian kita solat. Apa dia contohnya? Bukan hajat selepas. Apa dia? Contohnya tahiyatul masjid. Kan kita masuk masjid? Masjid sebelum kan? Sebelum. Kita masuk masjid, maka disunatkan untuk apa? Untuk sembahyang. Boleh? Solat sunat wuduk pun sama. Kita ambil wuduk, kemudian disunatkan untuk apa? Untuk solat. Boleh? Itu contoh. Dipanggil sebab yang apa? Sebelum. Kumpulkan berapa?
Yang tu kalau maksudnya susunan dia. Oh, susunan. Sekarang niat kumpul semua. Itu kita panggil tidak ada had. Maksudnya kalau kita nak kumpul semua boleh. 8 solat sunat dalam niat yang satu pun tidak ada masalah. Cuma yang kita sebut afdal buat satu-satu yang berasingan. Boleh? Ya. Duha boleh. Duha dengan hajat boleh. Nanti saya cerita sekali. Okey, kita habiskan waktu ni dulu. Okey, tadi apa tadi? Waktu apa? Nombor apa? Sebab apa? Tadi mula-mula mutlak. Lepas tu sebab selepas. Sekarang ni sebab seiring. Sebab itu berlaku seiringan dengan solat. Macam mana? Iaitu seperti solat gerhana matahari. Contoh gerhana matahari. Boleh? Kelas duha ada kelas kitab fiqh ada kan? Kelas fiqh ada. Kelas duha kita. Fiqh ada fiqh wanita saja. Itu nanti kita akan bab solat tu dia ada bab solat apa? Sunat tu. Boleh? Okey, jadi kita kata kita sebut 4 kan? Kita sebut 4. Maka 2 yang pertama ni, apa 2 yang pertama tadi? Mutlak dengan sebab selepas tak boleh dilakukan pada yang waktu saya sebut tadi. Waktu apa? Subuh sampai apa? Selepas subuh sampai isyraq. Lepas tu asar sampai maghrib. Tak boleh buat. Haram tadi waktu haram. Boleh? Tapi kalau 2 solat yang lagi yang sebelum dia punya apa? Sebab dia sebelum dan sebab dia seiringan, dibenarkan buat pada mana-mana waktu. Boleh? Ya. Faham? Tapi kalau di Mekah boleh saya. Mekah tak ada had. Masjidil Haram tidak ada had. Mekah tidak ada masalah. Al-Aqsa tak pasti. Yang kita tahu apa? Saya Madinah pun saya tak pasti. Tapi yang kita tahu Mekah lah. Cuma Madinah saya kena rujuk balik, saya tak pasti. Saya tak berapa ingat. Betul ke Madinah? Termasuk sekali sebab dia, tapi dia panggil Haram Nabawi kan, dia panggil tanah Haram Nabawi. Cuma hukum tanah haram di Madinah sama ke macam tanah haram di Mekah? Tak sama kan? Sebab apa? Kita di Mekah dilarang berburu kan, ketika apa kita ihram semua. Lepas tu nak masuk Mekah kena ihram. Kat Mekah kena ihram ada. Ke Madinah ada ni? Tak ada. Dia tak dilarang memburu. Cuma itu anak kena cek balik lah, saya kena cek balik. Saya tak pasti masalah tu. Pahala Madinah kurang. Makkah 100,000 solat yang satu menyamai 100,000. Kalau Madinah berapa? 1,000. Al-Aqsa berapa? 500. Tapi kalau di sebelum sampai Madinah tu ada masjid apa? Masjid Quba. Masjid apa? Masjid Quba semayang sama dengan satu umrah. Masjid Quba. Boleh? Tak boleh masuk ke? Ramai? Oh, ya. Dia? Beban kecil lah. Itulah. Dia. Okey, tu dia panggil sebab sebelum. Okey. Macam solat duha dia panggil sebab apa? Sebab sebelum lah solat duha kan. Solat duha sebab sebelum. Baik. Okey, baik. Sekarang ni kita kata masalah seterusnya Kak Su tanya, masalah gabung niat tu. Itu kita mengaji dah kan sebelum ni. Cuma saya ulang balik. Kadang-kadang sebab kita dah lama 5 tahun dah kita ni. Terus sekali je lupa. Jadi kita sebut solat sunat ni dia ada dipanggil istilah satu lagi. Solat yang berdiri sendiri. Satu lagi solat yang tidak berdiri sendiri. Itu dia panggil istilah dia dulu lah. Solat dipanggil mustaqillun bizatiha, itu bahasa Arab dia. Satu lagi ghair mustaqil bizatiha, maksudnya berdiri sendiri dengan tidak berdiri sendiri. Maka solat yang berdiri sendiri ni, yakni memang dia ada sebab dia disebutkan oleh dan dia bukan, dia ada waktu dia. Itu solat yang berdiri berdiri sendiri, dia ada waktu dia. Maka solat duha dia berdiri sendiri tak? Berdiri sendiri. Qabliyah ba'diyah berdiri sendiri tak? Berdiri sendiri. Solat witir
Dia sendiri tak? Dia waktu dia, betul tak? Witir buat bila? Boleh buat waktu asar? Boleh? Cik Lehoi buat waktu asar pula ni. Heran ni. Balik kan? Waktu Aisyah. Boleh? Lepas tu apa dia? Ada beberapa lagi lah solat-solat yang lain. Maka ulama kata bagi solat yang ada waktu dia tersendiri, maka dia dipanggil sebagai solat yang berdiri sendiri. Maka antara solat-solat yang berdiri sendiri ni kita tak boleh gabung. Tak boleh gabung. Contohlah, kita ada nak qada sembahyang qabliyah. Boleh tak sembahyang qada sembahyang qabliyah? Sunat qabliyah, sunat qabliyah boleh? Boleh qada. Boleh. Boleh qada. Kita kata terlepas tak apa tak. Qada je lah kan. Allah terlepas tu malah tu nampak tu. Boleh? Boleh qada. Macam Rasulullah SAW pun bila baginda SAW waktu tu disibuk, diceritakan dalam hadis, sibuk dengan melayan tetamu, maka bila masjid waktu tu bila dah qamat. Bila dah apa? Bila dah qamat, maka baginda SAW solat. Selepas habis daripada sembahyang asar tu, Nabi solat qabliyah asar. Ustaz, ni lepas asar Nabi sembahyang qabliyah asar? Boleh tak? Sebab apa? Boleh tak Nabi sembahyang lepas ni? Lepas asar? Tak boleh tentunya. Kan kita sebut qabliyah. Qabliyah sebab apa? Sebab sebelum ke selepas ke sekarang? Sebelum. Maka pada ketika tu ba'diyah pun sebelum juga. Sebelum juga. Jadi tidak ada masalah. Boleh faham? Tapi ba'diyah solat asar tak ada lah ba'diyah. Boleh? Ya. Jadi kita kata Nabi qada solat. Jadi ulama mazhab kita Syafi'i kata solat sunat boleh diqada secara mutlak. Maksudnya qada secara mutlak bila-bila waktu pun boleh. Maksudnya boleh untuk kita qada, dipanggil istilah ganti tadi. Boleh? Baik. Jadi kita nak apa? Sembahyang duha tadi, lepas tu kita nak qada dengan qabliyah subuh. Contohlah kan. Qada dengan qabliyah subuh. Boleh tak kita buat satu niat sekali? Tak boleh. Dia mesti apa? Asing buat dua-dua. Boleh? Tapi kalau yang tidak berdiri sendiri, yang tidak ada waktu, maka boleh untuk dimasukkan antara satu sama lain. Duha, taubat, hajat, istikharah, apa macam-macam lah. Kan? Solat wuduk pun sekali pun boleh dimasukkan sekali. Ya. Duha dengan tahiyat masjid boleh, tak masalah. Kalau sembahyang tersendiri gabung niat. Kalau solat tersendiri gabung dengan solat tersendiri tak boleh. Tapi kalau solat tersendiri gabung dengan solat yang tidak berdiri sendiri boleh. Sembahyang tidak berdiri sendiri bergabung dengan solat yang tak berdiri sendiri pun boleh. Yang tak boleh yang berdiri sendiri dengan berdiri sendiri. Macam contoh tadi apa? Duha dengan qabliyah. Tapi kalau duha dengan tahajud contohnya kan. Duha dengan apa? Tahajud dahsyat gila. Duha dengan tahiyatul masjid contoh. Dahsyat tahajud. Dia qada duha. Boleh tak? Tidak ada masalah. Boleh. Lepas Isyak dengan witir boleh? Tak ada masalah. Tak boleh. Isyak tak boleh. Sebab tadi witir apa? Ada waktu ya. Witir ada waktu. Boleh? Lepas Isyak dia asing apa dia bagi qabliyah. Ba'diyah. Ba'diyah asing, witir asing, mesti asing. Ya, boleh? Ya? Aisyah apa dia yang sebelum dengan selepas apa ni apa qabliyah tu ba'diyah dua saja. Ya, dua. Yang tu dipanggil apa? Ghair muakkad. Dia qabliyah ba'diyah ni dia ada bahagi pula. Dia ada yang muakkad, dia ada apa? Ghair muakkad. Ghair muakkad dituntut sungguh-sungguh. Ghair muakkad maksudnya dituntut juga tapi taklah diberatkan sangat. Jadi ulama sebut kalau solat zuhur dipanggil qabliyah dan juga ba'diyah dua tu muakkad. Tapi kalau ghair muakkad boleh tambah lagi dua jadi empat. Macam tu juga qabliyah asar
2 ghair muakkad tambah lagi apa? 2 lagi. Bahkan memang sebenarnya afdal pun buat 4 pada qabliyah asar. Begitulah juga pada apa? Waktu Isya bersama. Boleh? Ya. Ba'diyah apa? Ba'diyah muakkad. Yang qabliyah tak muakkad. Boleh? Sama lah maghrib. Maghrib apa dia? Selepas ba'diyah muakkad, sebelum maghrib tidak muakkad. Tapi sunat tak? Sunat juga dilakukan. Boleh? Pening dah? Okey, baik. Tak apa. Tu tak apa. Dipanggil kita tahu amal ibadat lah. Okey. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan padamu semua dan tidak menghendaki kesukaran untukmu. Ayat ni apa dia? Asalnya untuk puasa kan? Ayat ni untuk puasa. Jadi kan kita puasa nampak macam susah lah, lapar apa semua. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi pada amalan puasa ni orang yang keuzuran ada kelepasan. Betul tak? Ada uzur sakit ke apa semua. Jadi dengan rukhsah, kelepasan yang Allah Ta'ala bagi tu memang jelas. Allah Ta'ala nak kita ni sebenarnya apa? Senang. Bukannya nak menghendaki kesusahan. Boleh? Bukan saja puasa saja, pada semua amal ibadat sepatutnya memang macam tu Allah Ta'ala kehendaki. Baik, jom kita tengok hadis An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha anna Nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam dakhala 'alaiha wa 'indaha imra'atun qala man hazihi qalat hazihi fulanatun tazkuru min salatiha qala mah 'alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu wa kana ahabbu ad-dini ilayhi ma dawama sahibuhu alaihi muttafaqun alaih. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya ketika Nabi masuk ke rumah kami, bertepatan ada seorang wanita. Nabi bertanya, siapakah wanita itu? Jawab Aisyah, ini fulanah, si fulanah kan, yang terkenal ibadat solat banyak sekali. Maka sabda Nabi SAW, mah, kata yang menyatakan kurang senang, hendaknya kerjakan sekuat-kuatnya sahaja dengan tidak memaksa diri, maka Allah tidak akan jemu menerima. Bukan sekuat, semampu kan. Sekuat-kuat ni macam ganah pula lagi. Semampu. Boleh? Dengan tidak, maka Allah tidak akan jemu menerima amalmu sehingga kamu jemu beramal. Dan kelakuan agama yang lebih disukai oleh Allah ialah apa yang dapat dikerjakan selanjutnya, yakni terus menerus. Istiqamah. Boleh? Jadi Tok Guru radhiyallahu ta'ala anhu menyebut hadis yang pertama daripada siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Baik, kita baca sekali lagi. Bahwasanya ketika Nabi masuk ke rumah kami. Rumah kami itu maknanya apa? Rumah Nabi lah kan, rumah Aisyah. Rumah Aisyah kat mana? Kat masjid lah, dekat apa? Makam lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Besar tak makam Nabi tu kalau tengok tu? Besar tak? Kecil je ni. Kecil je. Itulah ruang apa dia? Rumah apa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Boleh? Kemudian Nabi SAW bertanya, ada nampak wanita kat dalam rumah tu. Ni siapa dia ni? Boleh? Jawab Aisyah, ni fulanah, ni si pulan ni. Dia tak sebut nama. Siapa tak sebut nama tu? Saya cuba tengok di sini yang disebutkan dalam huraian saya. Ada si perempuan. Siapa nama perempuan itu? Haula binti Suwaid. Haula binti Suwaid. Dia tak sebut nama, tapi ulama-ulama ni dia cari kok ada riwayat yang lain yang sebut nama. Haula binti Suwaid. Bukan. Maksud sebenarnya mah tu cukup. Bukan maksudnya Nabi kurang senang. Kita tengok huraian ni. Boleh? Baik. Itu dia panggil nama orang perempuan tadi. Haula binti Suwaid. Suwaid. Boleh?
Tapi dia sebut nama panjang lah. Bin Hubaib bin Habib bin Asad bin Abdul Uzza bin, tu panjang pula lagi. Kita ambil atas cukup lah. Ikut IC. Sahabat Nabi SAW lah. Sahabat lah, kawan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Boleh? Dia dikata di situ, siapa dia, Haula tu antara orang yang paling kuat beribadat di kalangan ahli Madinah. Tu dia, wanita ni. Ini diceritakan di dalam syarahan ni. Dan dia itu tidak tidur malam untuk melakukan solat. Tu dia, orang memang kena macam tu. Tak tidur malam. Rabiatul Adawiyah beribadat, tapi mungkin taklah sampai tak tidur malam tu. Ni Cik Liha pun tak lena. Awak tak lena ni? Solat. Boleh? Lepas tu make lah kita. Boleh? Ya. Ada setengah, adalah wanita kan, contohnya dia mak siang tu dia kena ada kerja rumah. Ya. Tapi kalau sampai tahajud dia apa semua, sampai ganggu kerja dia waktu siang, anak semua rumah tangga. Tak boleh itu. Sebab dipanggil solat tadi tu sunat. Boleh? Yang kalau pergi kerja tu wajib ke sunat? Wajib. Kita ada kontrak, kita ada janji dengan orang dah apa semua. Mengurus anak-anak, nafkah family apa semua. Wajib. Boleh? Tu satu kena bersederhana. Tak boleh sampai lena. Tak buat apa. Tapi kalau boleh cubalah walaupun 2 rakaat. Boleh? Semampu mungkin. Bangun awal sikit contohnya, bukan lama apa, sebelum subuh 5 minit je pun boleh dan buat melakukan apa? Solat tahajud ataupun witir. Boleh? Tu dipanggil bersederhana. Baik. Macam kami pun kan, waktu kami kena bangun tahajud, lepas tu pergi kelas. Saya duduk universiti, pergi kelas duduk ngantuk. Ngantuk? Bangun tahajud bohong. Main game dah ni. Tak ada gurau. Ustaz-ustaz pun menipu juga pergi kelas ni kata. Tak ada gurau. Itu dia panggil, ini dia cerita dalam syarahan kitab ini. Baik. Kemudian dia kata, maka sabda Nabi SAW, mah. Baik, kalimat mah, sebenarnya maksud mah itu cukup. Cukup. Maksudnya apa? Jangan tambah. Tu maksud mah. Bukan orang panggil apa, tak ada kaitan lah mah Melayu ni, dia singkatan. Boleh? Mah tu maknanya cukup, jangan tambah. Itu maksud yang sebenar. Tapi yang dalam syarahan disebut boleh jadi, disebut dalam syarahan ni boleh jadi, kata apa maksud di situ menunjukkan Nabi tak gemar. Boleh jadi, tapi taklah kita panggil mesti menunjukkan makna tidak gemar. Boleh? Baik. Kemudian dia kata, mah, kata yang menyatakan kurang senang, ini kita panggil pendapat yang kedua lah. Cuma pendapat yang pertama tadi maksudnya apa? Cukup dah. Jangan tambah dah. Jangan tambah. Hendaklah kerjakan sekuat-kuatnya sahaja. Maknanya semampunya sahaja, dengan tidak memaksakan diri. Jangan duk paksa diri. Kita buat. Maka Allah tidak akan jemu menerima amalmu sehingga kamu jemu beramal. Allah Ta'ala jemu ke? Tu dia isu pula tu. Sekarang ni Nabi SAW menyandarkan jemu pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh ke? Jemu apa makna jemu? Bosan ataupun rasa macam hati rasa, itulah hati kita rasa ni kan, tak mau dah benda tu. Cemuih lah. Itu orang utara panggil. Cemuih. Boleh? Bukan cemuih. Cemuh tu maki orang. Boleh? Cemuih. Orang perlis je cakap itu. Cemuih baik. Jadi dia panggil, maksudnya hati merasa tak mau dah menerima benda tu. Itu dipanggil maksud bosan. Okey, sekarang ni kita dah sebut dah kaedah sebelum ni pada ibu da'iyah. Kalau ada makna yang apa? Yang macam tak sesuai disandarkan kepada Allah, maka kita takwilkan. Takwilkan tu apa makna takwil? Kita faham makna yang sesuai. Jangan kita ambil makna yang tak sesuai, tapi kita ambil makna yang apa? Yang sesuai. Apa dia? Jadi makna bosan bukannya makna hati rasa macam sekian-sekian tu, tapi adalah
bahwasanya di sini maknanya Allah meninggalkan daripada memberi pahala. Itu maksudnya. Jadi bukan maksudnya apa? Bosan macam bosan cemuih manusia ni. Tapi maksudnya Allah Ta'ala tak beri pahala. Maksudnya bila kita contohnya buat ibadat, jemu, lepas tu kita tinggalkan ibadat tu tak? Maka dengan tu Allah Ta'ala tak bagi pahala pada kita lah. Sia-sia lah. Boleh? Itu faham maksud dia daripada apa? Jemu tadi. Okey. Itu makna yang pertama. Dari makna-makna yang lain lah disebutkan oleh ulama. Boleh? Okey, baik, tak apa. Dan kelakuan agama yang lebih disukai oleh Allah ialah yang dapat dikerjakan selanjutnya. Itu berterusan. Jadi kalau kita boleh buat secara apa? Berterusan walaupun sedikit, itu adalah lebih apa? Lebih baik. Boleh? Sebab apa? Satu lagi, Islam mementingkan kualiti berbanding kuantiti. Boleh? Jadi kalau kita dapat lakukan secara berterusan, kita sentiasa berada mengingati Allah Ta'ala. Berbeza dengan kalau kita buat banyak, terus ingat time tu saja, lepas tu stop. Hak yang lain tak ingat Allah Ta'ala. Mana lebih elok? Buat sikit ingat Allah Ta'ala dengan buat banyak, ingat satu waktu, tak ingat pada waktu lain. Mana lagi? Buat sikit, kita berterusan ingat Allah. Oh, liat sungguh. Kan? Kalau kita kadang-kadang tinggal baca Quran, kita nak cepat, nak kalut, nak habis apa semua. Sebab kita pasal target contohnya buat lapar. Nak rushing tak apa sangat. Betul? Fatihah pun tak betul. Jadi kita betul. Jadi satu kita kena apa? Kena buat apa? Kadar semampunya. Boleh? Jangan tak buat langsung. Tak buat langsung tak boleh jugalah. Kenapa? Buat walaupun sedikit. Kalau boleh buat tambah sikit, tambah, tapi jangan lebih-lebih sampai memenatkan. Memenatkan macam tadilah, macam kau sebut, bangun pergi kerja pun apa? Ngantuk. Bangun pergi kerja pun tak boleh fokus, tak boleh susu anak. Dia jadi mudarat kepada urusan-urusan yang lain. Tapi kita ni Nabi ajak supaya apa? Tugas kita bukan sembahyang saja. Kita banyak lagi tugas-tugas yang lain yang perlu kita bagi hak kepada mereka. Betul. Kalau kita kan, orang perempuan, orang lelaki, tak boleh sembahyang sampai tak layan pasangan kita. Boleh? Lepas tu tak boleh sembahyang sampai tak cari nafkah untuk nak apa? Jaga anak-anak. Boleh? Baik. Itu dipanggil kefahaman yang kita perlu perbetulkan. Dipanggil salah jalan syurga. Salah jalan apa? Jalan syurga. Baik, hadis yang kedua, wa an Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam yas'aluna an ibadati nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha وقالوا أين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم أما أنا فأصلي الليل أبدا وقال الآخر وأنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر وقال الآخر وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليهم فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا أما والله bukan ama buang sabdu dia tu ama والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu taala anhu katanya, datang suatu rombongan terdiri dari 3 orang ke rumah isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertanya tentang ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah diberitahu, mereka seolah-olah menganggap sedikit, sebab Nabi telah diampunkan dosanya, sehingga berkata seorang dari mereka, saya akan solat terus sepanjang malam. Yang kedua berkata, saya akan puasa selamanya. Tu dia. Dan yang ketiga berkata, saya akan menjauh dari isteri-isteri dan tidak akan berkahwin. Tu dia. Boleh? Kemudian Nabi SAW datang dan bertanya, kamu tadi yang berkata begini-begini,
Demi Allah, saya lebih takut kepada Allah dari kamu. Bahkan saya yang lebih bertakwa, tetapi saya puasa dan berbuka, solat dan tidur, juga kahwin dengan beberapa wanita. Maka siapa yang mengabaikan sunnah kelakuanku, maka ia bukan dari umatku. Wah tu dia. Dahsyat Nabi punya apa amaran tu. Warning terus tu. Boleh? Sebab orang Islam dia umat yang apa? Sederhana. Dia tak ada kita panggil melampau-lampau dalam apa? Isu, ya. Dulu dia orang panggil apa? Bila kita baca Riyadhus Shalihin, kita tengok kisah-kisah sahabat, kita boleh ambil pedoman. Maksudnya apa yang ada zaman dulu ni, sebenarnya zaman sekarang ni adalah apa? Kaset yang diputar balik sahaja. Manusia memang macam tu, tabiat apa dia, walaupun sudah berubah zaman, tetapi tabiat manusia tetap manusia. Boleh? Umat Islam memang terkenal dengan apa? Dipanggil sederhana. Kalau orang putih tak? Orang putih Eropah memang melampau. Melampau tu maksudnya depa kalau depa pegang satu, depa pegang sampai melampau-lampau. Boleh? Kalau contoh kan, dulu kalau apa tindas wanita, tindah betul-betul. Lah ni mengangkat wanita, contoh confirm mengangkat sampai confirm betul-betul. Sampai bogel wanita pun tak apa disebar habis, contoh gitu. Lepas tu dulu nak memperjuangkan perkahwinan, perjuang melampau-lampau. Lepas tu apa dia nak perjuangkan apa sekarang ni apa kahwin sama-sama jantina apa, perjuang macam tak menentang apa gila, tu dipanggil melampau. Dia pun tak ada apa panggil apa kesederhanaan dalam berfikir. Tapi Nabi kita Muhammad SAW ni macam mana ajak masyarakat, ajak didik apa semua. Boleh? Ya, kita hidup macam biasa, life macam biasa. Boleh faham? Kita orang Islam tapi hidup macam biasa, dan laksana ibadat kita adalah laksana setiap hak itu tanggungjawab dia yang sebenar dia. Ibadat buat betul-betul ibadat. Kerja buat betul-betul kerja. Boleh? Ya, boleh faham? Baik, dari Anas kita baca sekali lagi, datang suatu rombongan terdiri daripada 3 orang. Siapa 3 orang ni? Baik. Ni ada nukil di sini, ini tambahan-tambahan lah kan. Okay, disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ini saya nukil di sini. Lelaki 3 orang itu adalah Ali bin Abi Talib. Seorang Abdullah bin Amri bin As. Depa ni memang wali lah sebenarnya, memang depa nak sungguh-sungguh sebenarnya. Dan Uthman bin Maz'un. Uthman bin apa? Bin Maz'un. Ya. Ali bin Abi Talib. Satu lagi apa dia? Abdullah bin Amru bin As. Satu lagi Uthman bin Maz'un. Ya. Maz'un. Dha. Mim, dha, ain, waw, nun. Maz'un macam mana Maz'un? Za'ish lah kan. Za'ish. Ya. Uthman bin Maz'un. Abdullah bin Amru bin As. Abdullah bin Amru bin As. Lepas tu lagi Uthman bin Maz'un. Okay, itu dia panggil 3 orang ni. Yang ni diriwayatkan daripada apa dia? Ya, hadis-hadis yang lain. Baik. Depa datang ke rumah isteri-isteri Nabi SAW untuk bertanya tentang ibadat Nabi SAW. Depa pergi cari tanya ni, ambil ilmu. Semangat depa. Semangat tu pergi tanya isteri-isteri Nabi ni tentang ibadat Rasulullah SAW. Mungkin yang depa dah nampak zahir tu tak cukup lagi. Dah lagi. Dan tengoklah Nabi sembahyang jemaah, Nabi apa semua, tak cukup lagi. Mesti ada rahsia apa Nabi buat kat rumah. Pergi tanya pula kat rumah. Boleh? Para sahabat kata cerita, taklah Nabi SAW la yazidu an isna asyarata raka'atan. Nabi tidak lebih solat dia melainkan daripada isna asyara. Berapa isna asyara? Kita akan jual syarat isna asyara, 12 rakaat semalam, tak lebih daripada itu. Ada kata 11, ada kata 12, ada kata 13. Itu dia panggil apa? Yang tu ulama tak sebut sebab apa? Masalah solat malam ini rakaatnya tidak terhad, maksud dia. Cuma Nabi buat itu apa? Dalam had bilangan yang kita sebutkan tadi. Boleh? Itu dia bagi apa? Riwayat-riwayat lah yang disebutkan oleh apa? Para ulama. Tapi dia tu bukan sembahyang macam kita ni. Kita kalau sembahyang tahajud 5 minit je lah. Nabi SAW kalau tahajud baca Baqarah tu dia.
Habis Baqarah baca apa? Imran. Lepas tu baca Nisa. Selalunya satu malam tu habis 8 juzuk kan kira. Tu dia aman. 8 juzuk je Cik Liha. Lepas tu rokok sama macam lama baca Baqarah. Tu dia. Sujud sama lama baca Baqarah. Tu dia. Lama. Dia kata tapi taklah sampai sepanjang malam patutnya. Nabi bangun kiranya lebih kurang apa? Pukul 2 pagi ataupun 3 pagi sampai pukul apa? 6 pagi atau 5 pagi. Bengkak berdiri sebab berdiri lama. Saya cuba juga berdiri. Sikit. Lepas tu pagi yang urut lagi. Sakit letih. Kita saya baik baca sebab nak mengulang kan. Habis nak mengulang satu Baqarah tu satu juzuk pun sakit akhirat. 5 40 minit. Ya? Apalah tak kata. Kalau saya tak lulus periksa lah. kena hafal, kami kena hafal, Azhar kena hafal. Ya. Bertahun-tahun lah. Saya tak sampai lagi saya sampai 12 juzuk. Exam. Tapi dah ni duduk habis jugalah. Duduk sikit-sikit, saya duduk ambil sikit lah ni sampai dah 24 lah, 24. Tapi duduk tak ni lagi. Ingat, kita kena ulang sehari paling kurang 1 juzuk. Kita ngulang. Kalau tidak kita lupa, memang kita lupa. Makan luar. Itu antara tips-tips lah. Tapi saya bantai semua tu. Dia antara ni lah. Dia memang jaga. Yang tu memang jaga betul lah. Saya itik salai master. Itik dia ada. Dia kalau saya ni ustaz macam rock sikit lah. Tak boleh kat. Satu kena ngulang banyak. Saya memang kena ngulang banyak lah. Kena ngulang letih. Tapi kalau tok guru kami pergi sembahyang tarawih, kira mulai tak kurang daripada 3 juzuk lah. 3 juzuk, 3 jam lah, lebih kurang 3 jam lebih kurang. 3 jam. Kita kena mulai. Waktu Ramadan tu kami berjumpa dengan dia Syekh Yusri, guru kami Syekh Yusri. Saya banyak, kalau saya ni lambat sikit, kawan-kawan yang serta-serta lajulah. Saya ni 20 ke 30 kali. 20-30 kali. Nak kena ingat. Dia setengah orang 5 kali pun ingat dah. Tak. Saya apa kita tak faham makna pun boleh apa. Dia kena ulang banyak. Ulang. Faham bahasa Arab membantu ingat dia bagi connection ayat-ayat tu. Tapi mesti ulang banyak juga. Tajwid dia kalau nak hafal Quran mesti tajwid betul dulu. Tajwid dan lancar. Kalau duduk kokak dia dah mula hafal, dia kokak sampai terus. Sampai mati kokak. Dia tak boleh, dia payah nak ubah. Itu dia payah nak ubah sebab kita dah ubah hafal. Sebab dia dah simpan kat sini. Boleh. Tapi hafal Quran tu baguslah cik dia. Hafallah sikit-sikit slow-slow 5 ayat kan. Saya hafal tu payah juga ulang. Dia ingat. Baca katalah ke kafi ke hafal itu kita dah terlupa, boleh tinggalkan. Yang macam mana? Kita baca contoh solat, lepas tu kita baca kafi, lepas tu kita tertinggal. Boleh. Lepas tu kita tukar pada surah lain contohnya. Boleh, tak ada masalah. Tak boleh. Tak ada masalah. Boleh. Macam tu lah saya buat pun kalau ni. Tadi duk mula lupa. Kita kena berhenti, betul? Takut salah kita berhenti. Macam tu biasa. Tapi memang kalau sebenarnya nak kuat hafalan mesti mengulang dalam solat. Kalau kita tak mengulang dalam solat memang tak akan lekat sampai bila-bila. Boleh? Itu cabaran lah. Jadi kita berhenti, kita baca yang pendek.
Itu yang kita ingat. Boleh? Itu dia panggil apa? Masalah apa? Nabi solat tadi tu panjang kan. Nanti dalam Syama'il ada, nanti ibu-ibu akan belajar tu. Dekat hadis belakang-belakang ibadat Nabi SAW. Dia cerita detail yang tu dalam Syama'il. Jadi kena ikut sampai habis lah. Ni cik dia tak mau. Dia kata nak tukar kitab lah apa dah kata. Ha bukan? Ha? Oh lepas tauhid. Oh ngaku. Ha makcik dia kata nak tukar kitab kata. Mana ada? Kena. Dia kena apa? Kena habis, bagi habis. Sedap Syama'il. Dekat akhir sekali ada bab mimpi Nabi SAW. Ya, baik. Itu dia panggil ibadat Nabi. Maka para sahabat ni kata, takkan 12 rakaat, 11 rakaat saja. Lepas tu dia berkata apa? Depa menganggapnya sedikit. Lepas tu dia sampai ke tahap tu. Sebab apa dia berkata? Sebab Nabi telah diampunkan dosanya. Sebab tu dia berkata macam ni. Dia bercakap sama-sama lah. Nabi buat 12 je lah kiranya. Lepas tu kawan seorang cakap, lah dah Nabi tu dah Nabi dah diampun dosa awal dan kemudian. Tu sebab dia, kita ni siapa dia? Kita ni kaki dosa, kaki buat jahat tu sahabat tu. Kita dah tahu lah kita. Jadi kita kena buat banyak lagi lah. Jadi semangat lah mereka nak buat banyak. Yang seorang berkata apa? Saya solat tak mau tidur. Tu dia. Yang kedua saya nak puasa tiap hari. Tu dia. Yang ketiga saya nak menjauhi apa? Dari isteri dan tak kahwin. Tu dia nak jadi apa? Rahib macam apa? Paderi, priest rahib. Boleh? Nabi dengar kata macam tu. Itu dia sampai ke tahap tu. Boleh? Maka Nabi SAW pun kata kepada mereka, dikatakan dalam riwayat, kata dalam apa? Dalam khutbah. Nabi cakap kat khutbah. Bukan Nabi cakap seorang, Nabi cakap apa? Khutbah. Tapi Nabi cakap di khutbah bukan sebut nama tak. Man ni tu dia panggil maki di kalian ramai. Nabi hanya apa? Aku dengar orang kata hari tu je. Sebab nak jadikan sebagai pedoman iktibar untuk semua. Boleh? Maka Nabi kata, apa hal ini dalam riwayat yang lain, apa hal orang ni kata aku nak sembahyang tak mau tidur, aku nak kata sekian-sekian sampai akhir tadi. Maka Nabi jawab, demi Allah, saya lebih takut kepada Allah dari kamu. Maksudnya apa? Tak ada siapa yang lebih tinggi ketakwaan berbanding apa? Nabi SAW. Jadi sepatutnya kalau begitu keadaan orang yang paling tinggi, patutnya kita kena jadikan baginda sebagai role model. Sebagai contoh ikutan. Jangan kita buat apa? Buat sesuatu yang baru, yang kita sangka lebih baik. Maka sebab tu Nabi SAW, yang paling tinggi ni pun aku apa? Berpuasa dan berbuka. Apa maksud berpuasa dan berbuka? Ada hari aku puasa, ada hari aku apa? Aku buka. Boleh? Kalau kita ada puasa straight, banyak benda-benda kadang-kadang kita tak boleh buat. Betul tak? Macam contoh, kita nak layan tetamu, setiap hari puasa. Dia jadi salah ni. Macam jom ni apa lah makan kenduri ni. Puasa lah. Jadi kita dah ada gap dengan apa? Masyarakat. Jadi kita kena apa? Ada apa? Ada flexibility lah. Orang tengok, lagi mak puasa tu kerja dia. Tak boleh nak meduk dengan kami langsung. Boleh? Faham tak? Ustaz pun kena makan juga. Tu tak kurus-kurus kita cik tak? Itu kata, ustaz bukan duk kerja puasa buka saja sentiasa. Sedia makan tu. Jadi jangan risau. Ustaz panggil makan terus. Jangan risau, tak ada masalah. Haji sadar je tu dia. Baik. Boleh makan lebih. Makan lebih. Business. Ustaz ada ayah. Aduh, kena makan pula dengan binatang tu. Tension tu. Racun tak berkesan. Itulah. Kan? Okey. Kemudian dan aku solat dan tidur, tak boleh solat terik, dan kahwin dengan beberapa orang wanita macam berkahwin macam biasa, hidup macam biasa.
maka siapa yang mengabaikan sunnah kelakuanku, maka dia bukan dari umatku. Apa maksud nak mengabaikan kelakuan aku ni? Dia bukan daripada umat aku. Ikut je Nabi. Ya. Tu maksud yang jelas lah. Satu lagi maksud, kalau ada sampai orang, dia ada setengah orang yang melampau, dia sampai kita panggil mempelekehkan. Yang tu boleh jatuh sampai kepada kafir. Kalau dia mempelekehkan, maksudnya apa? Buat apa puasa Isnin Khamis aja? Dia baik tak buat puasa Isnin Khamis. Dia buat macam tu. Sedangkan puasa Isnin Khamis siapa ajak? Nabi SAW. Boleh jatuh kafir. Jadi dabah jangan mempelekeh. Jadi kita sebut di sini adalah apa? Maksud mengabaikan sunnahku ada dua makna. Meninggalkan sunnah Nabi secara tidak mempelekeh, maka kita sebut dia akan jauhlah daripada apa? Daripada contoh ikutan Nabi. Itu satu makna pertama lah. Tapi kadang-kadang orang yang melampau ada makna yang kedua. Kalau sampai dia memperlekeh-lekehkan, maka boleh sampai jatuh kafir. Wa'iyyazubillah. Boleh faham Baik. Itu dipanggil hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, wa an Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala halakal mutanatti'un qalaha salasan, rawahu Muslim. Dari Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah binasa orang-orang yang berlebih-lebihan dalam agama. Diucapkan berulang kali. Tu dia. Berlebih-lebihan. Melampau-lampau. Boleh? Sampai kadang-kadang ni melampau-lampau pun kita nak paksa orang buat macam kita. Ataupun kita macam tadilah, sembahyang tak tidur. Boleh? Kita paksa pula anak-anak kita pun macam kita. Tu dia. Tak payah tidur juga sembahyang ni. Tu dia. Makalah kali bawa fitnah kepada berfitnah kepada agama. Boleh? Baik. Kat Mesir dulu ramai orang-orang yang ekstremis. Melampau-lampau lah. Baik. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadis keempat, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna ad-dina yusrun walan yushadda ad-dina illa ghalabah fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghudwati war rauha wa syai'in min ad-duljah, rawahu al-Bukhari. Wa fi riwayatin lahu saddidu wa qaribu waghdu wa ruhu wa syai'un min ad-duljah al-qasda tablughu. Apa maknanya? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, sungguhnya kelakuan agama ini sangat ringan. Maksudnya mudah saja. Dan tiada seorang yang mencuba mempersukar dalam agama melainkan dapat dipastikan bahawa ia akan kalah. Sebab itu sedang-sedanglah kamu. Apa sedang-sedang? Sederhana-sederhanalah kamu. Dan berdekat-dekat dekatkan kepada yang mudah dengan yang mudah. Dan bukan harapan, bukan harapan. Buka harapan. Buka. Betul kan? Salah tu bukan tu. Dan buka harapan, maksudnya kita bagi harapan kepada orang, dan mempergunakan waktu pagi dan petang dan sedikit waktu malam. Dalam lain riwayat, sedang-sedanglah kamu dan hampirkan dirimu dan gunakan waktu pagi dan petang dan sedikit waktu malam. Bersedang-sedanglah kamu, pasti akan sampai. Ataupun Melayu panggil sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Boleh? Itu baik. Kata Tok Guru radhiyallahu ta'ala, kita baca sekali lagi. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala katanya, sungguhnya kelakuan agama ni sangat ringan. Ini jelas kita sebut tadi. Bahawa agama menggalakkan kepada kemudahan. Dan tiada seorang yang cuba mempersukar agama melainkan dia pasti akan kalah. Apa maknanya? Tak ada seorang melampau-lampau melainkan dia akan apa? Dia akan kalah tengah jalan. Apa makna kalah tengah jalan? Dia nak sebut kalimat yushadu ni maknanya kita paksa. Paksa kepada binatang. Itu sepatutnya digunakan dalam bahasa Arab. Jadi Nabi nak samakan diri manusia ni dengan apa? Binatang yang kita tunggang nak sampai kepada destinasi.
Jadi kalau binatang tadi kita duk lenjan tahu lenjan? Ada duduk pasar, kita buah barang, kita buah boleh? Lepas tu lenjan dia duk kayu supaya dia pergi cepat tu. Confirm selalunya kalah tengah jalan. Macam tu sungkur tengah jalan. Ya? Menzalimi binatang tu lah. Boleh? Macam itulah kita. Macam itu diri manusia, jiwa manusia. Maka bila kita nak buat macam tu kepada diri kita, saya nak buat tu, nak buat ni, nak buat tu, nak buat ni, selalunya tersungkur tengah tengah jalan. Itu maksud Nabi SAW. Boleh? Sedap dia punya perumpamaan Nabi SAW tadi. Okey, sebab tu kata Nabi lagi, sebab itu sedang-sedanglah kamu, jangan duk terlampau lenjan sangat, dan berdekat-dekatlah. Apa berdekat-dekat? Step by step, sikit jalan. Dan buka harapan. Buka harapan ni dia bagi harapan pada orang. Kalau ni terutamanya kita kita kadang-kadang letih. Sikit lagi insya-Allah larat tu. Kita cakap kat diri kita, pujuk hati kita. Ataupun kita dengan anak murid kita kan. Anak murid jenis slow. Letih. Itu slow apa tu? Tu macam kena dadah aja. Contoh slow kan. Tok guru duk marah. Awak kena buat homework, awak kena buat latihan, awak kena besok main kena tibai, besok main kena terajam, besok main jadi budak tu bukan jadi cerdik. Tobat tak main sekolah dah. Boleh? Boleh faham? Nampak? Tobat tak main sekolah dah. Maka pada ketika itu mesti apa? Sedang bagi harapan pada dia. Macam tu je anak, okey. Relax. Tak apa, sikit lagi. Okey, buat latihan, okey, main dengan cikgu tak apa, okey, boleh? Ni semua main terajam apa, tak boleh lah. Boleh? Baik. Kemudian kata Rasulullah SAW lagi, gunakanlah waktu pagi dan petang. Ini maksudnya apa? Waktu-waktu kita beribadat, kita guna waktu-waktu pagi dan petang. Sebab apa pagi dan petang? Waktu tu waktu apa? Waktu kena kerja. Waktu pagi dan petang. Sebab apa? Waktu tu Nabi kita buat ibadat, guna time waktu. Sebab apa? Pagi dan petang. Petang sah, bahasa. Sebab apa tak boleh tengah hari? Sebab apa kita tak boleh? Sebab waktu apa? Pagi dan petang waktu yang apa? Relax. Dia apa? Waktu yang tenang, sejuk. Waktu bagaimana? Tak. Tapi kalau kita contoh waktu tengah hari, kita panas terik, kita nak semayang, kita nak apa? Baca Quran, hafal Quran tu pun letih. Dia tak boleh masuk. Jadi mesti satu orang pergi nak kena hafal waktu pagi, waktu ngulang petang, ataupun waktu malam kita hafal yang baru. Boleh? Nabi kalau hafal waktu siang, warajan siang. Letih. Itu dipanggil waktu-waktu yang apa? Nabi SAW galakkan untuk kita beramal. Boleh? Baik. Dalam riwayat yang lain, sedang-sedanglah kamu dan hampirkan dirimu dan gunakan waktu pagi dan petang dan sedikit waktu malam, bersedang-sedanglah kamu pasti akan sampai. Sikit-sikit kamu akan sampai. Jalan sikit-sikit pada Allah Taala, jangan apa? Jangan gelojoh. Baik. Bila kita baca hadis Nabi kan, susah tak kita nak dengan Allah Taala? Susah. Tak ada apa, hidup macam biasa, tak ada apa. Insan itu mudah, macam biasa. Kita kadang-kadang melampau-lampau ya. Betul sederhana. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا حبل ممدود بين ساريتين فقال ما هذا الحبل قالوا هذا حبل لزينب فإذا فطرت تعلقت به فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد متفق عليه. Dari Anas radhiyallahu taala anhu katanya, Nabi SAW masuk ke masjid. Tiba-tiba ia mendapat tali, maksudnya mendapat tu maknanya mendapati tali yang terjulur di antara dua tiang. Terjulur ni diikat. Diikat. Bukan terjulur. Terjulur maksudnya apa? Dilepaskan kan, itu terjulur kan. Ini masih diikat. Tukar diikat. Diikat antara dua tiang. Nabi bertanya, tali apakah ni? Jawab orang-orang, tali kepunyaan Zainab. Zainab apa? Isteri Nabi. Zainab binti Jahsh.
Kalau ia merasai capek, merasa capek ni, capek apa capek? Letih. Dia akan merasa penat, letih berdiri solat berpegangan dengannya. Maka dia pegang tali tadi, boleh? Maka Nabi SAW lepaskan tali itu. Maksudnya apa? Buka ikatan. Hendaklah solat dalam keadaan tangkas. Tangkas apa pula ni? Cergas. Cekatan apa cekatan? Ni bahasa saya pun tak tahu. Bahasa apa ni? Bahasa Indonesia ni. Boleh? Ni kan Indon. Tapi bahasa dia still okey lagi lah. Ada beberapa certain je lah yang kita ni kan. Ya. Semangat senang. Semangat. Yang ni cekatan apa ni? Cekatan. Dan apabila telah letih, hendaklah tidur. Senang. Cergas. Cara cergas. Bukan cekatan, cergas. Tangkas dan cergas. Jadi tak payah, boleh. Maksud Nabi SAW dia, yang pertama kita kata Nabi masuk waktu tu ada apa? Tali kepunyaan Zainab, isteri Nabi sendiri ni. Dia punya semangat beribadat tadi. Maka Nabi waktu tu suruh apa? Buka tali tadi. Jangan sampai kita ni duk paksa diri, penat duk pegang lagi. Gantuk. Gantuk. Kan gantuk kadang-kadang tersungguh, pegang tali. Okay, ingat leh. Jangan sampai ke tahap tu. Boleh? Maka kata kalau mengantuk apa ubat dia? Tidur je lah, tak ada ubat yang lain dah. Boleh faham? Sekali lagi kita kata dalam hadis yang lain, hadis yang nombor 6, kalau ngantuk tidur, sembahyang duk ngantuk-ngantuk, kita doa pedia sekali, pening kepala. Boleh? Okay, jom kita baca hadis ke-6. An Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yazhaba anhu an-naum. Fa innahu idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yazhabu yastaghfir fayasubbu nafsahu." Muttafaqun alaih. Daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika mengantuk salah seorang kamu dalam solat, hendaklah tidur sehingga hilang rasa mengantuknya. Sesungguhnya jika seorang solat dengan mengantuk, tidak tahu mungkin ia membaca istighfar lalu mengigau, mengumpat diri sendirinya. Dia ngantuk. Maka ulama yang disebutkan dalam syarahan di sini, kalau pula ni kita buat bila ni? Malam Lailatul Qadar pula. Malam yang mustajab doa. Kita duk ngantuk, tak tahu hala doa. Ya Allah, pi doa, benda-benda yang apa? Rosak-rosak yang tak elok. Makbul time tu mampu kita. Boleh faham? Jadi sepatutnya kita apa? Tidur supaya otak kita apa? Center dulu. Cergas dulu, lepas tu baru kita berhadap dengan Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Apa hukum sembahyang waktu mengantuk? Boleh? Sah sembahyang waktu mengantuk? Dah kalau nak ambil waktu solat lah. Macam mana? Sah tak? Iaitu kalau kita mengantuk penat boleh tidur, cuma tidur waktu maghrib dengan isyak ni makruh. Sebab apa? Jadi eloknya kita rehat-rehat simple-simple macam tu je lah. Tak payah tidur, sebab kalau tidur waktu tu nanti malam kita payah nak tidur. Kita payah nak tidur lepas tu. Nak bangun malam apa semua kan. Ya. Di sini kiranya apa? Macam mana hukum yang mengantuk? Asalnya makruh. Kena hilangkan mengantuk dia dulu, walaupun tidur sekejap, sejenak. Ada orang tidur 5 minit. Ada 5 minit ada. Tapi kalau tidur letih tu dia terlajak tu ya. Nabi tak menguap. Nabi tidak sabit baginda menguap. Ya, tak ada. Nabi tak menguap. Tak pernah. Nabi tak pernah menguap. Memang tak pernah menguap. Mujizat Nabi.
Kita baca auzubillah minasyaitanir rajimnya. Auzubillah minasyaitanir rajim. Waktu solat tu. Dalam solat. Kita okey. Dia tak ada masalah. Cuma jangan menguap tu, kita menguap keluar huruf. Tak boleh bunyi huruf tu. Kalau tak apa. Tapi kalau itu hawah apa semua tu, itu tak boleh. Kalau sebut bunyi kalimat maka batal solat. Boleh? Macam kita ni lah bersin kan. Bersin buat macam tak bunyi huruf. Tapi kalau hasyum bunyi macam kalimat tu hasyum. Itu habis batal solat. Kalau sebut dengan sampai keluar bentuk huruf. Boleh? Adik batal itu dah. Ya, boleh. Ya, puan. Terlelap tu macam mana? Terlelap tu maksudnya terserut. Tapi dia dengar lagi tak? Macam dengar itu tak? Kita. Kan? Tapi dengar imam baca, cuma macam dia tak tahu ni Fatihah ke kuliah ke apa tak tahu. Ayat tu dipanggil tersenggut tu mengantuk. Mengantuk tidak batal solat. Yang batal solat adalah tidur. Macam mana kita nak tahu tidur ngantuk beza dia? Beza dia adalah tidur kelam terus. Maksudnya anggota kita diam terus. Ya, walaupun berdiri ke. Dan satu lagi alamat tidur mimpi. Tadi saya pergi Johor Bahru tadi kata. Nak kacok pisang apa tadi? Tu alamat apa? Alamat tidur. Mimpi dan juga diam anggota. Tapi kalau kita mendengar lagi, selalunya kalau tidur memang tak dengar apa langsung, tak dengar lah, kelam tu. Tapi kalau kita mengantuk, kita dengar, cuma kita tak tahuan lah dia cakap apa kan. Boleh? Boleh, tak masalah. Mata tutup tak tidur. Tapi dia tercantak ni. Itu dia panggil dalam keadaan mengantuk. Boleh baik. Habis kena tidur lah, kena tidur. Wa anhu an Abi Abdillah, last sempat lagi kan? Okey, kita baca lagi. An Abi Abdillah Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat fa kanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan, rawahu Muslim. Dari Abu Abdillah iaitu Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhu katanya, saya telah solat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka solatnya sedang dan khutbahnya juga sedang-sedang. Apa maksudnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam solat ni kalau sembahyang berjemaah apa dia? Tak lama sangat. Tapi kalau Nabi solat seorang, itu panjang. Jadi kita panggil kaedah ulama. Kalau saya jadi tok imam, kita kata apa? Man amman nas falyukhaffif. Siapa yang jadi imam bagi orang, maka pendekkan. Maka di belakang awak itu ada orang perempuan. Itu Nabi SAW sebut. Maka di belakang awak itu ada orang perempuan, orang ajir. Ajir maknanya orang yang kerja. Ajir maknanya orang apa? Orang kerja wazul hajah, dan orang yang ada hajat dan banyak lagi nak buat lain. Jadi kalau kita duk mayang baca Baqarah waktu mayang maghrib, budak kan kita pun main anak duk teriak lepas susu apa semua, mak dia habis jadi betul tak? Orang perempuan dia sibuk dengan urusan apa? Urusan anak, urusan apa dan sebagainya. Lepas tu orang kerja pun, ni bila nak habis ni buat kan kita sembahyang subuh contoh. Kita nak ligas lagi jam lagi ni kita. Dia pergi bantai Baqarah pula pukul 7 baru habis sembahyang. Boleh naya kami nak tempuh jam. Tu. Boleh, jadi kita menyebabkan orang terasa apa? Rasa tak sedar. Maka jadi dia tu apa? Dia pun tak mau dia main masjid. Jadi fitnah, jadi macam ustaz semua jahat. Sebab apa main lambat tu? Dulu kan kes baru ni ustaz semua jahat sebab PU kahwin baru. Saya penuh telefon saya. Ni apa saya apa ni duk maki ustaz dia tiap hari ni kata.
Kan dia pergi cerai bini dia tu kan. Habis orang maki. Kata ni kalau aku kahwin ni mampus ni kata. Itu baik. Jadi kita kena jaga. Sebab dia ada kaitkan dengan agama, dengan apa. Ustaz ni dah orang panggil apa? Macam tanggungjawab untuk dia wakil bagi para ulama, wakil Rasulullah SAW, kena jaga. Boleh? Kalau itu dibagi fitnah, maka kita mesti meringankan solat. Ini kalau main jemaah. Tapi kalau duduk seorang, ikut suka hang 5 jam pun hang nak bantai, itu ikut hang. Itu hang punya hal. Boleh? Baik. Wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah. Kelaslah sikit. Panjang tak boleh. Wa an Abi Juhaifah wallahu taala a'lam. Ya. Kau macam mana? Kau baca aja sekali. Baca sikit. Okey, baca sikit. Okey, baca. Berapa ni? Nombor 9 lagi panjang nah. Okey. Wa an Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu taala anhu qala akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Fazara Salman Abu Darda fara'a Darda mutabadhilah. Faqala ma sya'nuki? Sya'nuki ki. Ada beza tak sya'nuka dengan sya'nuki? Ki girls perempuan, macam kaifahaluki perempuan, kaifahaluka adalah laki. Ma sya'nuki? Qalat akhuka Abu Darda laysa lahu hajah fid dunya. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman faqala lahu kul fa inni sha'im. Qala ma ana bi'akilin hatta ta'kula. Fa'akala falamma sabdu falamma kana al-lailu zahaba Abu Darda yaqumu faqala lahu nam fanama thumma zahaba yaqumu faqala lahu nam falamma kana akhiru al-laili qala Salman qumil an fasallaya jami'an faqala lahu Salman inna li rabbika 'alayka haqqan wa inna li nafsika 'alayka haqqan wa li ahlika 'alayka haqqan fa'ti kulli dhi haqqin haqqah. Fa'atan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bukan fa'atan nabiyya ya baritah fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara dhalika lahu faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sadaqa Salman rawahu al-Bukhari. Baik. Dari Abu Juhaifah iaitu Wahb bin Abdullah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengikat persaudaraan Islam antara Salman Al-Farisi dengan Abi Darda. Saya syarahkan teruslah. Salman Al-Farisi dengan Abi Darda, kan Nabi SAW bila Nabi pindah ke Madinah, Nabi buat apa? Persaudaraan antara Muhajirin dengan Ansar. Duk kira undi-undi siapa saudara siapa. Salman gu dengan Abu Darda. Tahu gu. Gengkan dengan Abu Darda. Dan level persaudaraan zaman tu sampai satu tahap saudara boleh waris saudara dia satu lagi. Tu kalau kita saudara angkat pun tak boleh waris kan. Tu dia waris. Tapi lepas tu dinasahkan dalam Al-Quran, wa ulul arhami aula ba'dhum min ba'd. Itu dalam ayat Al-Quran. Baik. Maka ketika Salman berziarah ke rumah Abu Darda, habis dia ziarah adik-beradik, dilihatnya Ummu Darda dalam pakaian kerja. Pakaian kerja ni dia pakaian compang-camping. Pakai tok-tok lah. Boleh? Maka ditanya, mengapa engkau demikian tak berhias? Baju tak ada baju elok ke? Baju koyak-koyak rabak ni. Jawabnya, Abu Darda sudah tidak hajat lagi pada dunia. Itu dia. Maksudnya apa? Memang tak ada apa dunia. Dengan orang perempuan pun tak ada apa nafsu. Dengan apa? Harta pun tak ada, rumah pun tak ada. Memang dia dengan apa? Akhirat tak ada benda. Dahsyat sungguh ni. Jawabnya, Abu Darda sudah tidak berhajat lagi pada dunia. Kemudian datang Abu Darda. Dan telah dihidangkan makanan. Ada hidang makanan kepada apa? Salman. Tetamu kan? Maka berkata kepada Salman, makanlah. Sebab saya puasa. Sorry, saya puasa. Aje boleh. Maka Salman kata, saya tidak akan makan sehingga engkau makan. Tu dia. Hang kena makan dulu. Baru apa? Baru aku makan.
Jadi terpaksa mengalah lah, kena makan. Kemudian ketika tidur malam, Abu Darda bangun akan solat malam. Maka dipegang oleh Salman dan berkata, tidurlah, jangan bangun. Tidur dulu. Maka tidurlah dia. Kemudian bangun lagi dan dikata oleh Salman, tidurlah. 2 kali. Dia bangun mungkin pukul 12 kot. Dia sembahyang. Tidak boleh, awal lagi. Pukul kedua. awal lagi. Sehingga akhir malam, yang ini dipanggil apa? Nabi sunat apa? Sepertiga malam. Dia kata sepertiga akhir, maka solat keduanya, maka sehingga akhir malam, Salman berkata, mari bangun bersama, maka solatlah keduanya. Kemudian Salman berkata, terhadap Tuhanmu ada kewajipan, dan terhadap badanmu ada kewajipan, dan terhadap keluargamu ada kewajipan. Maka berikan pada masing-masing hak kewajipannya. Kemudian ketika kejadian itu disampingkan kepada Nabi, maksudnya disampaikan kepada Nabi, baginda berkata, benar Salman, pandai betul Salman. Itu dia. Abu Darda ganah sungguh tu, dia puasa tu. Baik, apa yang kita boleh dapat daripada hadis ni? Yang pertama, sepatutnya kita panggil isteri berhias-hias untuk apa? Suami. Tapi ini suami pun dahsyat sangat, tak mau langsung ni. Boleh? Ya? Zuhud melampau. Sampai zuhud ni pada benda-benda yang lain lah kan. Yang ni dengan isteri kita taklah sampai ke tahap tu. Kemudian yang kedua, boleh tak buka puasa sunat? Kan tak boleh. Kita puasa ni. Ni dah dalil dia kata boleh buka puasa sunat. Kan tadi dia puasa, Salman kata, tak makan. Dia makan juga. Boleh faham? Tu daripada dalil. Macam itulah saya atas PKP tu. Saya nak puasa sebenarnya. Tu yang geram tu. Buat popiah basah. Buat sendiri buat basah tu. Ni mak buat sendiri tu. Kena 50 biji saya seorang. Tak ada. Macam tu baby. Popiah basah, buat kari pap. Saya apa belajar buat kari pap pusin. Kadang pusin. Itulah. Buat sendiri. Rajin betul. Buat kari pap. Buat roti macam-macam lah. Tu makan je kerja kan. Baik. Tapi kita kata apa? Kita kena pandai lah politik. Tapi kadang-kadang mak ni payah jugalah kan. Mak payah sikit. Kita jaga hati mak ayah bagi saya lebih penting lah daripada segala benda. Daripada sunat. Jaga puasa boleh nanti bila-bila, tak apa. Kadang-kadang kita balik bukan selalu. Balik bukan selalu kan. Itu dia panggil ayat. Ayat nak makan. Tak ada lagi. Ada. Okey, boleh. Itu dia panggil apa yang dapat daripada hadis ini. Dan banyak lagi lah yang disebut daripada hadis ini. Dan sunat kita sembahyang apa? Pada sepertiga akhir malam. Boleh. Wa an Abi Muhammad wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Hadis ni panjang ni. Ni pasal apa ni? Dia bersumpah ni. Dia bersumpah nak puasa. Ni Sayyidina Abdullah bin Amr bin As. InsyaAllah kita sambung pada minggu hadapan. Saya nak Kak Su ada kan minggu depan tu? Ada. Kak Su pergi jalan mana pula Kak Su? Tak ada. Okey. InsyaAllah. Sekadar itu saja. Dan kita selawat pada Nabi SAW. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumat ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على
أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا فقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل أنثى وذكر اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجزي عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والحمد لله رب العالمين.